Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana boleh jadi ramai di antara kita yang dapat berpuasa pada hari ini, berpuasa pada hari Arafah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah diampunkan dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima insya-Allah. Dan kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat sama-sama kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sedikit peringatan buat diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah berkenaan hari esok, iaitu hari raya Aidil Adha. Ya. Disunatkan kepada kita untuk menghadirkan diri, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mendirikan solat sunat hari raya Aidil Adha sama-sama. Ya, disunatkan kepada kita untuk mandi sunat, disunatkan kepada kita untuk datang awal, ya. Kerana agak berbeza dengan
solat sunat Hari Raya Aidilfitri yang disunatkan kita makan dulu, kita lewatkan sedikit ya, kerana memberi peluang kepada orang yang belum sempat bayar zakat, biar dia sempat bayar zakat fitrah, berbanding dengan solat Hari Raya Aidil Adha di mana kita akan segerakan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, banyak lagi urusan lepas tu ya. Kita akan makan selepas nanti ya, selepas daripada solat ya. Kerana apa? Nak uruskan korban pula ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkanlah lafaz takbir ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebanyak-banyaknya, sepanjang hari, sepanjang malam, setiap kali selepas solat fardu, setiap kali selepas solat sunat, maka perbanyakkan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan sambung satu topik ataupun dua topik yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih lagi bicara tentang adab-adab membaca Al-Quran, dan salah satu daripadanya adalah membaca Al-Quran mengikut turutan mushaf ya. Dalam Quran ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah ada 114 surah. Bilangan surah yang ada dalam Al-Quran ada 114 surah. Jadi bermula daripada suratul Fatihah, surah yang pertama, dan diakhiri dengan surah An-Nas, surah yang terakhir, surah yang ke-114. Jadi kalau ikut turutan, pertama suratul Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah, yang ketiga surah Ali Imran, yang keempat surah An-Nisa, yang kelima surah Al-Ma'idah, yang keenam surah Al-An'am, ketujuh suratul A'raf ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dianjurkan kepada kita untuk membaca Al-Quran mengikut turutan mushaf. Ulama berkata yang paling afdal ialah membaca Al-Quran mengikut turutan mushaf ya. Baca daripada awal dulu ya, Al-Fatihah, kemudian dah habis baca Al-Baqarah, dah habis baca Ali Imran, macam tu. Maka apabila seseorang membaca surah Al-Fatihah, kemudian disusuli dengan surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, dan surah-surah selepas itu mengikut turutan sama ada dibaca di dalam solat ataupun di luar solat. Yang utama begitu, yang afdalnya adalah begitu ya. Kita mengikut susunan mushaf, susunan tertib yang terdapat di dalam mushaf. Bahkan ada kalangan ulama mazhab kami, bila sebut ashabuna, mazhab kami, dia merujuk kepada mazhab kita, iaitu mazhab Asy-Syafi'i. Jika seseorang membaca surah An-Nas pada rakaat pertama, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau jadi imam pada rakaat pertama, bukan imam sajalah, walaupun seorang pun sama juga ya. Pada rakaat pertama baca suratul Fatihah, habis baca suratul Fatihah dia baca surah An-Nas. Jadi bila bangkit pada rakaat yang kedua, dia baca Fatihah lagi. Nak baca surah apa pula? Ya. Jadi disebutkan di sini dia hendaklah membaca surah Al-Baqarah selepas surah Al-Fatihah pada rakaat yang kedua. Maksudnya macam mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau mushaf tu bermula daripada Al-Fatihah dan diakhiri dengan suratul Nas. Jadi bila diakhiri, bila rakaat pertama tu dibaca suratul Nas, tidak ada lagi surah selepasnya. Jadi apa yang dia perlu baca? Bangkit pada rakaat yang kedua, baca suratul Fatihah dan baca start daripada awal balik, baca Al-Baqarah. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ada juga ulama mazhab kami berkata, apabila seseorang telah membaca satu surah, sunat baginya membaca surah berikutnya. Maksud berikutnya adalah mengikut turutan mushaf. Contoh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau seseorang tu dia membaca surah Al-Ikhlas ya, disunatkan selepas itu membaca suratul Falaq. Kalau dia baca suratul Falaq, disunatkan selepas itu dia baca surah An-Nas. Macam tu ya.
Dalil bagi perkara ini ialah turutan surah di dalam mushaf yang disusun sedemikian sudah tentu mempunyai hikmah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita belajar tafsir Al-Quran, sebahagian para ulama tafsir ada satu bahagian yang menyebutkan alaqah. Alaqah ni bererti hubungan di antara satu surah dengan surah yang berikutnya. Apa hubungan di antara suratul Duha dengan surah Alam Nashrah? Ya. Apa kaitan di antara suratul Syams dengan suratul Lail? Dia ada hubung kait di antara keduanya. Jadi para ulama mengatakan bahawa susunan itu bukan susunan yang saja-saja, tetapi di sebalik susunan begitu ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tahu bahawa Al-Quran itu kesemuanya mukjizat. Setiap surah itu juga mukjizat, ayat-ayatnya juga mukjizat, kalimah-kalimah yang terpilih juga mukjizat. Kalimah-kalimah yang terpilih maksudnya Allah Subhanahu wa taala boleh gunakan mana-mana kalimah yang Allah suka, tetapi Allah memilih kalimah yang paling sesuai, yang paling indah pada sesuatu tempat itu, kerana Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran itu mukjizat. Jadi begitulah juga dengan susunan mushaf itu juga terdapatnya mukjizat, ya? Yang kalau kita belajar di dalam tafsir Al-Quran, maka kita akan menjumpainya insya-Allah. Maka dia perlulah memeliharanya. Apa maksud memeliharanya? Memelihara susunan-susunan itu, kecuali yang dikecualikan oleh syarak, seperti solat subuh pada hari Jumaat dengan membaca surah As-Sajadah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat yang kedua, ya. Jadi apa yang Imam An-Nawawi nak kata dekat sini? Dia nak bagi tahu bahawa disunatkan bila mana kita baca satu surah, kita akan bacalah surah selepasnya, ya. Kalau selepas suratul Sajadah ada suratul Ahzab. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada beberapa perkara yang diajar oleh syarak, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu perkara di mana tidak dibaca surah selepasnya, tapi dibaca surah yang jauh daripadanya. Maka kita ikut saja, kerana ia dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah As-Sajadah dalam juzuk yang ke-21. Ya, dalam Quran kan ada 30 juzuk. Jadi surah As-Sajadah dalam juzuk yang ke-21. Manakala surah Al-Insan dalam juzuk 29. Maksudnya dah melangkaui 8 juzuk. Tapi tak mengapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau orang tanya, kenapa kamu langkau? Kerana itu diajar dalam syarak, ya. Itu yang diajar oleh syarak, diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berbuat begitu. Begitu juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada solat hari raya dengan membaca surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Al-Qamar pada rakaat yang kedua. Begitu juga dengan 2 rakaat solat sunat subuh, solat qabliyah subuh tu kan, yang di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana caranya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Pada rakaat pertama dibaca suratul Fatihah dan diikuti dengan surah Al-Kafirun. Pada rakaat yang kedua dibaca suratul Fatihah dan dibaca suratul Ikhlas, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau ikut pada kepala topik lah, kepala yang kita cerita ni kan, baca mengikut susunan kan. Lepas surah Al-Kafirun ada idza jaa nasrullahi wal fath. Lepas idza jaa nasrullahi wal fath ada tabbat yada abi lahabin wa tab. Barulah sampai surah Al-Ikhlas. Dia melangkaui 2 surah. Jadi kalau orang tanya kenapa buat macam tu, kerana diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian. Jadi yang tu tak apalah. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, manakala untuk solat sunat witir bagaimana?
Dan 3 rakaat solat witir dengan membaca surah Al-A'la, ya. Pada rakaat pertama tu baca suratul Fatihah diikuti dengan suratul A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Manakala pada rakaat yang kedua suratul Fatihah dan surah Al-Kafirun, dan pada rakaat yang ketiga surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, daripada surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, nak sampai kepada surah Al-Kafirun, ada jarak banyak-banyak surah, ya. Ada beberapa surah yang menjadi selang di antara surah Al-A'la dengan surah Al-Kafirun. Begitulah juga Al-Kafirun, bila nak bangkit pada rakaat yang ketiga ataupun kita dirikan satu lagi rakaat, kita akan baca 3 qul pula, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kata Al-Imam An-Nawawi, ini persoalan dia. Kalau ada orang baca tak ikut susunan bagaimana? Ya, kalau contohnya pada rakaat pertama dia baca surah An-Nas. Surah An-Nas tu memang dah surah yang terakhir lah. Kemudian pada rakaat yang kedua dia baca surah Al-Falaq. Maksudnya dia mengundur ke belakang. Bagaimana hukum dia? Kita tengok dulu. Kata Al-Imam An-Nawawi, jadi di sini ada 2 pandangan, ya. Kita tengok. Sekiranya dia menyalahi turutan surah dengan membaca surah yang tidak mengiringi surah pertama, atau menyalahi tertib dengan membaca suatu surah kemudian membaca surah sebelumnya, hal ini adalah harus, ya. Apa maksud harus? Maksudnya boleh saja. Ini pandangan yang pertama, ya. Maksudnya kalaulah imam pada rakaat pertama, kalau kita tengok surah lain lah, contohnya dia baca surah Al-Fatihah dan surah Alam Nashrah, surah Asy-Syarh, ya. Pada rakaat pertama. Rakaat yang kedua dia bangun, dia baca suratul Fatihah diikuti dengan surat Duha, ya. Sedangkan tuan-tuan dirahmati Allah, dalam susunan mushaf Ad-Duha datang dulu baru surah Alam Nashrah. Jadi mengikut pandangan yang pertama, hukumnya harus, boleh sajalah maksudnya. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kata Imam An-Nawawi, banyak athar yang diriwayatkan mengenai hal ini, ya. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah membaca surah Al-Kahfi pada rakaat pertama dalam salat subuh dan membaca surah Yusuf pada rakaat yang kedua. Ini hujah yang didatangkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Perkara itu maksudnya baca mengundur. Maksud baca mengundur ni jangan salah faham tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia bukan mengundur ayat. Bukan mengundur ayat yang ke-8 pergi ayat ke-7, pergi ayat ke-6, itu memang tak boleh. Tapi ini soal membelakangkan surah. Maksudnya pada rakaat pertama dibaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi dalam juzuk yang keberapa? Surah Al-Kahfi ni juzuk ke-15, ya, di tengah-tengah Quran lah, ya. Manakala surah Yusuf dia bermula daripada juzuk yang ke-12, ya. Jadi daripada 15 undur pergi ke 12. Jadi ke belakang. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi cuma kita faham bacaan tu bukan mengundur, ya. Surah tu, surah yang berada dalam juzuk ke-15, kemudian rakaat kedua dibaca surah Yusuf yang berada pada juzuk yang ke-12. Jangan salah faham, takut orang salah faham. Dibaca tu terbalik, mengundur daripada 15 pergi 14, daripada 14 pergi 13, daripada 13 pergi 12. Bukan macam tu, ya. Surah saja. Namun sekumpulan ulama, ini pandangan yang kedua, namun sekumpulan ulama menghukumkan perbuatan menyalahi tertib surah dalam mushaf sebagai makruh, ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang tanya, apakah hukum dia seseorang itu dia menyalahi tertib di dalam mushaf, maka kalau kita kata makruh, betul ke makruh? Ya, betul juga, ya. Tapi kalau ada orang kata harus saja, betul juga, ya. Cuma kita tengok tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Ibnu Abi Daud meriwayatkan daripada Al-Hasan bahawa beliau tidak suka menyalahi tertib surah di dalam mushaf.
Beliau meriwayatkan lagi dengan sanadnya yang sahih daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qila lahu inna fulanan yaqra'ul qur'ana mankusa faqala dhalika mankusul qalb. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu merupakan salah seorang sahabat yang pakar di dalam Al-Quran, ya. Apa pandangan dia? Pernah seseorang berkata kepada dia, kepada beliau, kepada siapa? Kepada Allah ibnu Mas'ud, ada si fulan membaca Al-Quran secara terbalik, iaitu tidak mengikut turutan mushaf, turutan surah. Lalu Abdullah ibnu Mas'ud menjawab, itulah orang yang dibalikkan hatinya, ya. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, kata-kata ini membawa maksud dia tidak suka akan perkara tersebut, ya. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, masuk satu, ya, hukum yang baru tentang perihal membaca surah secara terbalik. Ni satu surah ni, tadi tu surah Al-Kahfi, kemudian dia baca surah yang lain. Jadi soal di sini tuan-tuan dan dirahmati Allah adalah tentang satu surah. Contohnya dalam suratul Fatihah ada 7 ayat. Dalam Fatihah ada 7 ayat. Lalu dia membaca surah itu secara terbalik, bermula daripada ayat yang terakhir, akhir ayat. Maksudnya baca ayat ke-7 dulu, hinggalah awal ayatnya, baca ayat ke-7, lepas tu ayat ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, pertama. Boleh ke macam tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kata Al-Imam An-Nawawi, ia adalah dilarang dengan tegas. Dilarang sama sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tidak boleh buat begitu. Kerana ia menghilangkan sebahagian bentuk mukjizat Al-Quran dan hikmah di sebalik tertib ayat Al-Quran, ya. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahawa amalan menterbalikkan susunan ayat di dalam surah, ya, terbalikkan, ya. Kalaulah surah tu contoh ada 30 ayat, dia baca mengundur ni 30, 29, 28, 27, 26, itu dilarang sama sekali. Bahkan para ulama mengatakan bahawa amalan seperti itu ada ciri-ciri amalan sihir, ya. Ada sihir yang dilakukan mengguna ayat Al-Quran tetapi tidak membaca secara, ya, mengikut susunan, tetapi dia membaca Al-Quran itu dengan ayat-ayat secara terbalik-terbalik. Bahkan amalan-amalan sihir ini bukan sekadar menterbalikkan ayat, bukan baca daripada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bahkan ada juga membacakan kalimah yang last tu dibaca mengundur, kalimah. Itu lagi lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Para ulama katakan kalau ada orang yang berbuat begitu, itu di antara amalan-amalan dalam sihir. Jadi sebab itu para ulama bertegas, perbuatan itu tidak boleh dilakukan sama sekali, ya. Jadi jangan, kena ingat, tadi ada dua benda yang berbeza. Satu, membaca surah dulu. Contoh surah yang ke-114, surah An-Nas, dibaca daripada awal lah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selesai, sempurna. Kemudian dia rakaat kedua, contohnya dia baca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu tak ada masalah, ya. Ya. Kalau kita ikutkan tadi pandangan pun ada dua. Satu mengatakan ia harus, satu mengatakan ia makruh. Tetapi yang memang tak boleh adalah apabila dia baca satu ayat itu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ayat yang ke-7 dulu, ya, memang baca ayat ke-7 tu sempurna, kemudian pergi pada ayat yang ke-6, kemudian pergi kepada ayat yang ke-5, itu tak boleh. Apatah lagi bila menterbalikkan kalimah itu lagi tak boleh. Itu telah merosakkan daripada sudut maksud, ya, Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi sebab itu dilarang dengan tegas. Ibnu Abi Daud meriwayatkan pandangan daripada Ibrahim An-Nakhai, seorang imam tabi'in yang mulia, dan Imam Malik bin Anas bahawa mereka berdua tidak menyukai cara itu.
Imam Malik mencelanya dan berkata ini merupakan suatu dosa besar. Ya. Jadi salah satu daripada dosa besar adalah apabila seseorang itu membaca Al-Quran, membaca satu surah, sedangkan dia membaca dengan secara terbalik. Itu tidak dibenarkan. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Imam An-Nawawi berkata, namun mengajar kanak-kanak bermula daripada akhir hingga awal mushaf, ia adalah tindakan yang baik, ya. Bermula daripada akhir, daripada hujung surah kepada awal mushaf, ia adalah tindakan yang baik dan tidak termasuk dalam bab ini. Imam An-Nawawi nak bagi tahu yang kanak-kanak ataupun kita lah dulu-dulu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah masa sekolah agama dulu kan. Bila kita dah belajar surah Al-Fatihah, kita belajar surah An-Nas dulu, ya. Cikgu baca qul a'udzu birabbin nas, kita pun ikut qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Kita ikut, kita baca surah yang pendek-pendek dulu. Dah habis surah An-Nas, minggu tu dah selesai, dah ingat, minggu depan masuk surah Al-Falaq pula. Masih mengundur lah. Kemudian dah hafal surah Al-Falaq, minggu depan, ya, pergi surah Al-Ikhlas, mengundur ke belakang. Itu tak ada masalah, itu tak termasuk, tak ada kaitan dengan bab ini. Kata Al-Imam An-Nawawi, itu cerita lain. Yang menghafal tu secara mengundur, itu cerita lain, itu tak termasuk dalam bab ini. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam An-Nawawi, ia adalah tindakan yang baik. Kenapa yang baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kerana kalau kita tengok dalam mushaf, tengok dalam Quran kan, ya, juzuk yang ke-30 ini kebanyakannya surah-surah yang memiliki ayat pendek-pendek. Senanglah nak hafal tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Senang nak hafal, ya. Jadi kanak-kanak ni dia bukan kanak-kanak saja, orang dewasa pun sama, ya. Kalaulah kita nak menghafal tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kebiasaannya kita akan menghafal sekitar 5 hingga 6 kalimah saja, ya. Contoh macam mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau macam yang kita hafal surah Al-Mulk kan, kita bukanlah menghafal secara menerus. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Macam susah nak tangkap bila panjang sangat. Jadi apa kita buat? Kita potong dua. Tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada 4 perkataan saja. Ulang dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Sebab 4 perkataan senang saja. Kita ulang sampailah kita ingat. Baru kita sambung. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5 perkataan saja, ya. Bila dah hafal yang 5 perkataan ni, apa kita buat? Yang 4 tadi, tabarakalladzi biyadihil mulk, campur, sambungkan dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barulah kita bercantumkan dia jadi 9 kalimah tu, jadilah satu ayat yang sempurna. Jadi macam tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila hafal kita tak akan ambil kalimah-kalimah yang sangat banyak, ya. Sebab tu bila kita tengok dalam surah yang pendek-pendek, contoh qul a'udzu birabbin nas, 4 perkataan saja kan. Malikin nas, 2 perkataan saja kan. Ilahin nas, 2 perkataan. Jadi dia pendek-pendek, dia senang hafal, ya. Kemudian pergilah lama-lama tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila sampai kepada juzuk yang ke-29 surah Al-Mulk, dia panjang sikit, ya. Sampai juzuk 28 ayat-ayatnya panjang sikit, lama-lama panjang-panjang. Tapi bukanlah maksud dia akan panjang-panjang terus berpanjangan macam tu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, di antara kaedah para pelajar kanak-kanak hafal Quran, mereka menghafal mengundur sebab alasannya adalah surah yang belakang tu pendek-pendek. Biasanya kanak-kanak yang hafal Quran ni dia akan habiskan juzuk Amma dulu. Juzuk Amma daripada surah An-Naba sampai surah An-Nas. Tapi secara terbaliklah, ya. Dah habis tu baru mereka akan berpindah kepada surah-surah pilihan ke surah-surah yang lain ke, macam tu, ya. Sama ada dia nak pergi ke juzuk 29, habiskan. Juzuk 28, habiskan. Juzuk 27, habiskan. Macam tu. Ataupun dia akan pilih beberapa surah pilihan seperti surah As-Sajadah, surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Al-Insan, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Kahfi.
barulah dia akan pergi kepada surah Al-Baqarah. Start daripada depan pula. Juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3, juzuk 4, juzuk 5, juzuk 6, macam tu ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kata Imam An-Nawawi, yang kanak-kanak menghafal daripada belakang itu tidak termasuklah dalam perbincangan bab ini, kerana kaedah itu mengandungi pelbagai bacaan yang berbeza-beza yang dijalankan dalam tempoh yang lama, di samping memudahkan mereka menghafaznya. Jadi bila kanak-kanak diajar macam tu, maka mudahlah mereka menghafalnya. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, demikianlah bila mana kita nak membaca Al-Quran, yang afdal bagaimana? Mengikut susunan mushaf. Ikut susunan tartib mushaf daripada awal hinggalah ke akhirnya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada minggu yang akan datang kita akan sambung lagi satu topik, iaitu membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Ya. Bila kita baca Quran ni, nak tengok Quran ke tidak? Lebih-lebih lagi surah yang kita dah hafal. Kita nak tengok mushaf ataupun tak tengok mushaf, mana yang lagi afdal, mana yang lebih pahalanya? InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, basahkanlah lidah kami agar kami dapat membaca Al-Quran pada setiap siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.